Tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur ialah tafsir yang berdasarkan Al-Quran atau riwayat yang sahih, iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan As-Sunnah, perkataan sahabat atau dengan pendapat tokoh-tokoh besar tabi'in. Kenapa boleh tafsir dengan perkataan sahabat? Kerana sahabatlah yang paling mengetahui kitabullah. Kenapa pula boleh juga ditafsir dengan pendapat tokoh-tokoh besar tabi'in? Kerana pada amnya mereka menerimanya daripada para sahabat. Perkembangan tafsir bi al-ma'thur. Perkembangan tafsir bi al-ma'thur terbagi kepada 5 peringkat. Yang pertama, secara lisan atau periwayatan, berlaku pada zaman sahabat dan permulaan zaman tabi'in, iaitu kurun pertama hijrah pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin dan kerajaan Bani Umayyah. Melalui cara ini, para sahabat mengambil penafsiran daripada Rasulullah SAW atau para sahabat meriwayatkan daripada sahabat, iaitu dengan cara penukilan yang boleh dipercayai, diteliti dan mengambil berat tentang sanad beriwayatan. Yang kedua, secara penulisan bersama dengan hadis. Cara kedua adalah hasil lanjutan daripada cara pertama, iaitu riwayat-riwayat tersebut dicatat. Pada peringkat awal, ia ditulis dalam kitab-kitab hadis seperti Kitab Al-Tafsir dan Sahih Al-Bukhari. Cara ini berlaku pada zaman tabi'in dan tabi'in, iaitu pada kurun kedua hijrah pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasi. Ketiga, penulisan tafsir bil ma'thur dengan jalur sanad terasing dari hadis. Pada peringkat ini, tafsir bil ma'thur ditulis secara berasingan dari hadis. Penulisan ini berlaku pada zaman atba' al-tabi'in, iaitu pada kurun kedua dan ketiga hijrah. Antara tafsir yang dibukukan pada tempoh ini ialah Sahifah Ali bin Abi Talhah yang mencatat riwayat Ibnu Abbas, Tafsir Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, Tafsir Sufyan bin Uyahnah, Tafsir Abdul Al-Razak bin Hamam Al-San'ani, Tafsir Abdul bin Humaid, Tafsir Ishaq bin Rahawai dan Tafsir Al-Nasai. Keempat, penulisan tafsir secara lengkap beserta dengan sanad yang bersambung. Peringkat ini berlaku sekitar tahun ke-4 Hijri, dengan tafsir menjadi satu disiplin ilmu yang tersendiri dan berpisah secara sepenuhnya dari hadis. Para mufassirin sepanjang tempoh ini berusaha mengumpulkan riwayat yang maksurat dalam tafsir dari hadis-hadis, kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in dan tabi'in. Yang kelima, pengguguran sanad dari tafsir bil ma'thur. Peringkat ini adalah peringkat selepas Al-Tabari, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al-Mundir dan Ibnu Mardawai. Pada peringkat, para pentafsir menggugurkan sanad riwayat-riwayat tafsir dengan tujuan memudahkan penuntut ilmu tafsir. Mereka menyebut semua riwayat tanpa mengambil kira riwayat yang sahih dan daif. Syarat-syarat tafsir bil ma'thur. Yang pertama, mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai ilmu hadis riwayat dan diriwayat. Yang kedua, benar-benar mengetahui sunnah yang berkaitan dengan tafsir, kemudian mengenai kata-kata sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahid. Ketiga, berkemampuan mengumpul dan menserasikan riwayat-riwayat yang bercanggah. Yang keempat, mengetahui hakikat perselisihan tafsir dan sebab-sebabnya. Kelima, mengetahui tentang asbab al-nuzul dan ilmu nasikh mansuh, kerana pengetahuan tentang asbab al-nuzul membantu memahami nas dan ilmu nasikh mansuh untuk mengetahui ayat yang muhkam dan mansuh. Seterusnya, memetik pendapat yang sepakat sahaja dan tidak memetik pendapat yang qarib, iaitu asing. Dan yang terakhir, tidak bersandar kepada riwayat-riwayat Isra'iliyat. Sumber tafsir Al-Quran bi al-ma'thur. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, sebaik-baik cara pentafsiran hendaklah mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, sebab perkara yang dijelaskan secara mujmal pada satu ayat diperincikan di tempat lain. Sehubungan itu, Ibnu Katsir berkata, sekiranya ada orang bertanya, apakah jalan terbaik mentafsir? Maka jawapannya ialah Al-Quran itu sendiri. Mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran dapat dilihat dari berbagai sudut. Sumber kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW.
Tafsir Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW merupakan cara kedua mentafsirkan Al-Quran. Sekiranya pentafsir tidak mendapat pentafsirannya dari ayat yang lain. Imam Asy-Syafi'i bernyebut, segala apa yang diberikan hukumnya oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah apa yang baginda fahami daripada Al-Quran. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 105, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah kerana membela orang-orang yang khianat. Sumber yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Tafsir sahabat adalah antara tafsir yang patut diterima dan dijadikan pegangan kerana mereka menerima ilmu secara langsung dari Rasulullah SAW. Para sahabat menyaksikan wahyu, mengetahui asbab al-nuzul dan memiliki kemampuan dalam memahami Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud menyebut tentang nikmat Allah kepadanya dalam memahami Al-Quran. Tanyalah kepadaku, maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tidak turun satu ayat dari kitab Allah melainkan aku mengetahui tentang apa yang diturunkan, di mana diturunkan. Sekiranya aku mengetahui satu tempat seorang yang lebih tahu tentang kitab Allah dariku dan aku boleh sampai dengan kenderaan, nescaya aku akan bertemu dengannya. Namun, tafsir para sahabat diterima menjadi pegangan dalam tafsir Al-Quran perlulah memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, sanadnya baik dan tidak terputus. Yang kedua, perawinya bersifat adil dan mempunyai hafalan. Tafsir bil-ra'i terbahagi pada dua bahagian. Yang pertama ialah tafsir bil-ra'i al-mazmum, iaitu tafsir yang tercela. Pentafsiran ini dilakukan oleh orang yang tidak berkelayakan mentafsir ayat Al-Quran, mentafsir dengan hawa nafsu dan menyokong mazhab yang sesat. Menurut Abu Syu'bah dalam kitab Al-Isra'iliyat wal Mawdu'at fil Kutub Tafsir, tafsir ini berdasarkan sumber yang palsu dan tidak mempunyai asas yang jelas. Yang kedua ialah tafsir bil-ra'i al-mawdu', iaitu tafsir yang terpuji. Tafsir ini dibuat berlandaskan pengetahuan bahasa Arab, kaedah perundangan dan asas agama seperti usul fiqh, ilmu hadis dan lain-lain. Daripada Safwat bin Mustafa dalam kitab At-Tafsir bin Ma'sur Al-Ahamiyyatu wa Dawabbih, tafsir ini tidak bertentangan dengan sumber yang sahih, bersih daripada hawa nafsu dan mengingati Allah terhadap apa yang diperkatakan. Tafsir bil-ra'i, sumber-sumbernya merujuk terus kepada Al-Quran, nukilan daripada Rasulullah SAW dengan menghindarkan yang daif dan maudhu', riwayat yang sahih daripada sahabat dan tabi'in, mentafsirkan ayat berdasarkan tuntutan dari makna ungkapan yang berteraskan ilmu Al-Quran. Sumber-sumber tafsir bil-ra'i. Tafsir bil-ra'i mempunyai kekuatan yang tersendiri yang menyebabkan ramai dari kalangan ulama tafsir mengharuskan penggunaan metod ini dalam mentafsirkan ayat Al-Quran. Sumber-sumber yang digunakan adalah seperti berikut. 1. Merujuk terus kepada Al-Quran. Ini adalah dengan mengumpulkan ayat-ayat dan membuat perbandingan di mana ayat yang mujmal diperjelaskan dan memperincikan ayat yang ringkas. 2. Nukilan daripada Rasulullah SAW dengan menghindarkan yang daif dan maudhu'. Yang ketiga, riwayat yang sahih daripada sahabat dan juga tabi'in. Yang keempat, ilmu bahasa yang akan memelihara diri daripada memalingkan ayat kepada makna yang berlawanan dengan kehendak syarak, kecuali makna-makna yang sudah banyak dipakai bangsa Arab itu sendiri. Yang kelima, mentafsirkan ayat berdasarkan tuntutan dari makna ungkapan yang berteraskan ilmu mengenai Al-Quran. Selain itu, perkara utama yang perlu dijauhi oleh seorang dalam menafsir Al-Quran dengan ijtihad ialah memberanikan diri menerangkan maksud Al-Quran sedangkan dia tidak mengetahui selok-belok bahasa dan syariat. Selain itu, hendaklah dijauhkan daripada menafsirkan
Al-Quran berdasarkan keinginan mazhab-mazhab yang salah dan memperkatakan sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah atau menetapkan dengan pasti itulah yang dikehendaki oleh Allah tanpa mengemukakan dalil. InsyaAllah. Antara contoh karya-karya tafsir bil-ra'i yang terkenal adalah seperti berikut. Yang pertama ialah Ta'sil Al-Kashaf yang dikarya oleh Az-Zamakhsyari. Nama penuh beliau ialah Abu Al-Qasim Mahmud bin Umar Al-Khawarizmi Az-Zamakhsyari. Memakai gelaran Bihar Allah, lahir pada 27 Rejab 467 Hijrah di Zamakhsyar, iaitu sebuah perkampungan di Khawarizm. Gelaran Al-Khawarizmi Az-Zamakhsyari merupakan sandaran kepada kampung di mana beliau dilahirkan. Yang kedua ialah Tafsir Al-Kabir yang dikarya oleh Fakhruddin Al-Razi. Beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Umar bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali At-Tamimi Al-Bakri At-Tabaristani Al-Razi. Digelar sebagai Fakhruddin Al-Razi, dilahirkan di Ray pada tahun 544 Hijrah dan meninggal dunia di Harrah, Afghanistan pada tahun 606 Hijrah. Dan yang ketiga ialah Al-Bahr Al-Muhit yang dikarya oleh Abu Hayyan. Nama beliau ialah Muhammad bin Yusuf bin Hayyan Al-Andalusi yang lebih masyhur dengan dipanggil Abu Hayyan. Dilahirkan di sebuah perkampungan di Garnatah pada tahun 654 Hijrah dan meninggal dunia di Qahirah pada tahun 754 Hijrah. Okey, baik. Tafsir Al-Isyari pula daripada definisi dia bermaksud mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan tidak berpandukan kepada kenyataan-kenyataan zahir ayat. Kemudian pentafsiran ini terbina di atas usaha-usaha yang ada di dalam minda seorang ahli sufi. Kemudian ia diperkuatkan dengan nas-nas Al-Quran. Untuk syarat penerimaan bagi tafsir Al-Isyari pula, pentafsiran sufi ini tidak bertentangan dengan kenyataan nuzul Al-Quran, tidak bertentangan juga dengan syariat atau akal. Pentafsiran perlu disokong dengan bukti-bukti syarak yang benar. Pentakwilan yang dibuat tidak terlalu asing, contoh yang macam mentafsir ayat Al-Quran. Tafsir Al-Isyari jika bercampur dengan hal yang sama-sama realiti tasabuh, ia akan menjadi fahaman yang salah dan sesat. Tetapi selama ia merupakan kajian dan penelitian, yakni istindad yang benar dan sesuai, kaedah-kaedah pembahasan yang didukung oleh bukti-bukti kesahihannya tanpa adanya pertentangan, yakni mukallafah, maka ia dapat diterima. Contoh-contoh tafsir Al-Isyari. Antara contoh-contohnya ialah Tafsir Al-Tasturi atau Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Abu Muhammad Sahal Ibnu Abdullah At-Tasturi. Seterusnya ialah Tafsir Ibnu Arabi karya Abdullah Muhammad Abu Ahmad Ibnu Abdullah Muhyiddin Ibnu Arabi yang juga dijuluki dengan nama Syekh Akbar. Dan contoh yang terakhir adalah Tafsir Ar-Raisal Bayan fi Haqaiqul Quran karya Abu Muhammad Rusbihan bin Abi Al-Nas Al-Syairazi. Tafsir seluruhnya dengan isyarah dan tidak ditampilkan tafsir menurut dahir ayat. Meskipun penafsir ini berkeyakinan di akhir ayat. Meskipun penafsir ini berkeyakinan bahawa domer ayat itu wajib dipergunakan terlebih dahulu, kitab ini terdiri daripada 2 juz yang dihimpun menjadi satu jilid besar. Dan itulah dia contoh-contohnya. Kedudukan tafsir As-Sufi atau tafsir Al-Isyari, para ulama berselisih pendapat berhubung dengan tafsir As-Sufi ini. Ada di kalangan mereka mengharuskan tafsir Al-Sufi dan ada antara mereka pula menegahnya. Antara pendapat yang masyhur antaranya Imam Al-Nasafi dengan tegas menolak tafsir Al-Sufi. Manakala Al-Tafzani bersikap lebih sederhana dengan menegaskan di mana-mana orang mulhid yakni etis sebagai batiniyah
disebabkan mereka mendakwa sesuatu nas tidak boleh diambil kira berdasarkan kepada nas yang zahir sahaja. Manakala seterusnya pendapat Ibnu At-Tawwah Al-Sakandari dalam Lata'if Al-Minan menegaskan, ketahuilah pentafsiran golongan ini terhadap kalam Allah dan Rasulnya dengan makna-makna dalam bahasa Arab sebenarnya memalingkan makna zahir, tetapi zahir ayat itu dapat difahami berdasarkan ayat-ayat lain yang menjelaskan dan diperkuatnya dengan penggunaan yang biasa digunakan oleh masyarakat.